Baik, tajuk utama N5 edisi hari ini. Perhimpunan haram lebih ramai akan ditahan dalam waktu terdekat. Jamal direman 4 hari. Dan hanya calon bebas rasuah layak bertanding PRU 14. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Ini N5 edisi Sabtu 19 November 2016 bersama dengan saya, Radin Robin. Dan seperti biasa, untuk lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan Sabah bersama dengan Stanley Bisun, diikuti Negeri Sarawak bersama dengan Abang Muasili Abang Abdul Samad. Kemudian kita ke selatan, ke RTM Johor bersama dengan Muhammad Afiq Anwar, dan akhir sekali ke Pantai Timur, Terengganu bersama dengan penyampai Muhammad Rashidi Muhammad Izzah. Teruskan bersama kami di N5. Kawalan keselamatan di sekitar ibu negara terus dipertingkat petang ini berikutan Perhimpunan Bersih 5.0 dan juga Gerakan Baju Merah. Ia termasuk kawalan di sekitar Dataran Merdeka dan jalan menuju ke Padang Merbuk. Wartawan kami di lokasi memaklumkan yang Dataran Merdeka masih ditutup ketika ini bagi mengelak sebarang insiden membabitkan peserta serta penyokong Bersih 5 dan kumpulan Baju Merah. Antara laluan sekitar yang masih ditutup ialah Jalan Raja Laut dan Jalan Kinabalu. Peserta Baju Merah yang cuba memasuki Jalan Raja Laut untuk ke Dataran Merdeka turut diarah keluar oleh anggota polis sebelum berkumpul di sekitar stesen LRT Bandaraya. Setelah gagal memasuki Dataran Merdeka, penyokong Bersih pula dilaporkan bergerak menuju ke KLCC sejak pukul 3 petang tadi. Baik, untuk perkembangan semasa di Jalan Tun Perak, kita bersama dengan Nazaruddin Abu Zamil. Nazar? Baik, terima kasih rakan penyampai yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya kini berada di Dataran Merdeka bagi lintas langsung mengenai Perhimpunan Bersih 5 yang berlangsung pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, seawal jam 8 pagi tadi, mereka sudah pun mula berkumpul di hadapan Masjid Negara. Datang dari pelbagai arah, daripada Jalan Bangsa, daripada Jalan Mahmeru dan juga pelbagai lagi daripada Brickfield pun ada. Dan menjadikan Masjid Negara sebagai tempat berkumpul sebelum mereka bergerak ke Dataran Merdeka. Namun atas kawalan ketat yang dilakukan oleh anggota polis pihak keselamatan, mereka berputus asa dan mencari pelbagai lagi alternatif jalan dan cuba masuk ke Dataran Merdeka. Dan akhirnya, kalau kita lihat di belakang ini, mereka berkumpul di Jalan Tun Perak. Dan sebilangan kecil saja yang masih lagi berkumpul di sini, kerana sebilangan besarnya sudah pun mula bergerak ke KLCC kerana dikabarkan pemimpin-pemimpin Gerakan Baju Bersih berada di sana. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Pengerusi Bersih Maria Chin Abdullah dan Pengerusi Gerakan Merah Datuk Seri Jamal Mat Yunus ditahan semalam dan awal pagi tadi berkaitan perhimpunan haram di ibu negara. Datuk Seri Jamal ditahan di rumahnya di Jalan Ampang kira-kira 1.30 pagi tadi, manakala Maria ditahan di Pejabat Bersih di Petaling Jaya pada 5.20 petang semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amar Singh Ishar Singh berkata, antara pemimpin lain yang ditahan adalah anggota Parlimen Seremban, Anthony Lok Seo Fook dan bekas ex-Kos Selangor, Roni Liu Tian Kiu. Tangkapan dijalankan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Penahanan mereka bertujuan untuk mencegah berlakunya rusuhan, pecah keamanan dan menggugat ketenteraman awam pada perhimpunan hari ini. Semalam, Dato' Amar turut mengesahkan penahanan pengurus Sekretariat Bersih Mandip Singh Karpal di Pejabat Bersih di Petaling Jaya. Kes diklasifikasi mengikut Seksyen 124C Kanun Keseksaan, cubaan untuk melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Kesemua tangkapan akan dipohon reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah.
Dalam pada itu, Datuk Seri Jamal Mat Yunus turut diremat 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung insiden kekecohan di Ampang Point Ahad lalu. Penahanan reman dibuat bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan lebih ramai individu yang menyertai perhimpunan Haram Bersih 5.0 dan Gerakan Baju Merah akan ditangkap dalam tempoh terdekat. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata pihaknya sudah mempunyai senarai nama individu terbabit yang turut akan didakwa tetapi tidak akan mendedahkan kepada umum. Menurut Timbalan Perdana Menteri, penangkapan itu merupakan isyarat daripada pihak polis bahawa undang-undang dan akta sedia ada perlu dihormati meskipun perhimpunan itu diteruskan. Beliau berkata tiada isu salah guna kuasa kerana polis menahan individu daripada kedua-dua kumpulan baju kuning dan baju merah. Kenapa abuse of power bukan satu pihak saja yang kena tangkap? Pihak merah pun ramai kena tangkap. Dan akan ramai lagi yang akan kena tangkap. Saya tidak mahu sebutkan pada media siapakah senarai itu sebab saya menyerahkan kuasa pelaksanaan undang-undang ini kepada IGP, Ketua Polis Negara sepenuhnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas melawat rumah penduduk yang dinaiki banjir air pasang besar di Kampung Simpang 3, Bagan Datoh, Perak. Parti Gerakan akan mengadakan perjanjian persefahaman MOU dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memastikan hanya calonnya yang bebas rasuah layak bertanding pada pilihan raya umum ke-14. Perjanjian itu dijangka dimeterai Januari tahun depan bagi mendapat pengiktirafan bebas rasuah terhadap senarai calon parti itu yang akan bertanding di 45 kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN. Presiden Parti Gerakan, Datuk Seri Mah Siu Keong berkata, antara draft kandungan MOU itu ialah pertukaran maklumat yang ada antara dua pihak yang mempunyai kepentingan bersama. Ia juga akan memudahkan perhubungan antara SPRM dan Gerakan. Sesi pendidikan dan latihan juga akan dilaksanakan dan mereka yang telah mengikutinya akan menerima pengiktirafan umum selepas kursus dan melepasi saringan SPRM. MOU itu juga akan membolehkan SPRM melaksanakan penapisan terhadap calon parti yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum atau kecil. Mereka yang gagal dalam tapisan akan digugurkan namanya dari senarai serta-merta. Ini maknanya kita akan memberi senarai penjelaras atau bakal calon kita kepada SPRM secepat mungkin dan SPRM akan buat penapisan. Beliau berkata demikian dalam dialog antara Parti Gerakan dengan SPRM di Ibu Negara yang turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Datuk Samsun Bahrin Muhammad Jamil. Sementara itu, Datuk Syamsun Bahrin berkata pihaknya sentiasa membuka pintu kepada semua parti untuk menghantar calon parti mereka dan bekerjasama untuk proses tapisan calon masing-masing. SPM sentiasa terbuka untuk mana-mana parti politik untuk menghantar calon-calon untuk mana-mana pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil, untuk kita buat tapisan, dan kita memang amat menggalakkan mana-mana parti politik lah. Beliau turut memuji sokongan padu Gerakan dalam usaha mencegah kegiatan rasuah dalam kalangan ahli politik. Namun tegas beliau, isu pencegahan rasuah merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia dan maklumat mengenai rasuah harus disalurkan kepada saluran yang betul. Mengukuhkan jentera di peringkat akar umbi selain mengetengahkan usul bagi memperkasa ekonomi wanita muda, antara intipati yang akan dibentang Pergerakan Puteri UMNO pada persidangan 30 November ini. Ketua Puteri, Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata, pihaknya lebih memfokuskan kepada persiapan bagi memperkukuh jentera sayapnya sebagai persiapan menjelang pilihan raya umum ke-14. Daripada itu juga, kita juga memperlihatkan tentang usul dari sudut ekonomi, memperkasakan ekonomi wanita muda, dan juga dari sudut sosial dan agama. Juga tidak ketinggalan untuk diangkat
dan juga dibahaskan oleh pembahas-pembahas daripada negeri-negeri. Tetapi apapun, secara keseluruhannya boleh saya katakan bahawa segala apapun persiapan ataupun usul yang dibawakan adalah lebih dari usaha kita untuk menuju ke arah pilihan raya. Dia berkata demikian selepas menyempurnakan program pertandingan bowling, media Melaka dan pengamal industri pelancongan serta Puteri UMNO negeri bertempat di air keruh. Veteran UMNO akan terus berperanan dalam kelangsungan parti itu di Johor. Pengalaman dan pengetahuan mereka ditagih dalam membantu UMNO menghadapi pilihan raya umum ke-14. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, UMNO bakal berdepan dengan pilihan raya umum paling sengit dalam sejarah. Sehubungan itu, komitmen veteran UMNO amat diperlukan bagi memperkukuhkan parti itu. Dan atas sebab itulah, saya percaya sebagai mewakili 137,000 ahli veteran UMNO di Johor, dengan kita mengadakan perkumpulan pada hari ini, maka banyak pengalaman sudah tentulah yang boleh dikongsi bersama-sama, yang boleh terus memperkuat dan memperkukuhkan kedudukan parti kita. Kita tidak boleh nafikan bahawa perkumpulan tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu perkumpulan yang sangat berpengaruh. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, kita memerlukan sokongan daripada akar umbi. Dan tuan-tuan dan puan-puan sememangnya sentiasa berada di peringkat akar umbi. Beliau yang juga Menteri Besar Johor berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan tahunan veteran UMNO Johor di Johor Bahru. Menurutnya, beliau turut mengiktiraf peranan veteran UMNO dalam memperjuangkan parti itu sehingga ke hari ini. Beliau berharap kesemua ahli UMNO akan terus bersatu bagi mengekalkan Johor sebagai kubu kuat UMNO dan terus relevan di hati rakyat. Di Sabah, perhimpunan haram bersih turut dianjurkan yang menyebabkan kesukaran kepada orang awam. Butiranya bersama dengan Stanley Misun di RTM Kota Kinabalu. Stanley. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pulih Redwin, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi IPT selain golongan wanita antara yang dimanipulasi dalam Perhimpunan Bersih 5 di Sabah. Perhimpunan membabitkan anggaran 500 peserta ini berlangsung di Taman Ujana Rimba Tropika Kota Kinabalu kira-kira 1 tengah hari tadi. Difahamkan peserta baju kuning ini berkumpul di 3 lokasi, iaitu Taman Fortuna, kawasan lapang lembaga hasil dalam negeri dan kawasan lapang bomba sembulan sebelum berarak ke lokasi perhimpunan. Tinjauan RTM bagaimanapun mendapati perhimpunan ini terkawal berikutan kehadiran pihak polis dan penguat kuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Tiada kejadian tidak diingini berlaku. Beralih kepada berita selanjutnya, penyaluran peruntukan sebanyak 32 juta ringgit menerusi bajet negeri Sabah 2017 membuktikan kerajaan menerusi kepimpinan Barisan Nasional tidak mengabaikan kepentingan mana-mana kaum dan agama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata peruntukan itu bertujuan menyokong dan membantu aktiviti dan keperluan sekolah-sekolah Cina dan Mubalik serta pertubuhan-pertubuhan keagamaan bukan Islam bagi tahun 2017. Jadi itulah cara kita, iaitu untuk bantu. Tidak mengira bangsa, agama dan suku. Untuk kita, siapa saja yang kita rasa kita bantu untuk kebaikan kita bersama, kita akan teruskan bantuan ini. Jadi supaya wujud satu perasaan kekitaan, persafahaman yang tinggi. Datuk Musa ditemui media selepas merasmikan Kompleks Serbaguna dan Bangunan Baharu Sekolah Menengah Peicin di Kudat. Mengenai Kompleks Serbaguna dan Bangunan Baharu sekolah tersebut, Datuk Musa berharap kemudahan itu dapat dimanfaat sebaik-baiknya bagi proses pengajaran dan pembelajaran sekaligus menjadikan sekolah ini contoh cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah co-kurikulum. Kerajaan negeri melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan terus menyokong Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam memartabatkan syiar Islam di negeri ini.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata kerajaan negeri akan meneruskan pemberian elaun tambahan kepada para pelatih di Pusat Latihan Dakwah di Kudat yang dilaksanakan tahun ini dan dibuat secara tetap mulai tahun depan. Datuk Musa berucap merasmikan Convocation Pusat Latihan Dakwah Kudat PLDK kali ke-20 2016 di Dewan Serbaguna PLDK Kudat. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Haji Othman Mustafa. Perasaan teruja juga, terkejut pun ada sebab tidak sangka dapat anugerah ini. Rancangan lepas ini mungkin akan menyambung pengajian di IBDAS. Di sini kami banyak diajar dengan kemahiran serta bimbingan guru-guru yang mantap serta hafalan-hafalan Quran yang mantap dari juz ammah sampai Hannas. Alhamdulillah kami telah untuk menempuhinya bersama. Seramai 200 pelatih PLDK yang berjaya menamatkan pengajian menerima sijil asas pengajian Islam dan dakwah. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang kini sedang dibangunkan kumpulan Yayasan Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan persekutuan akan menjadikan Sabah sebuah hub percombahan minda yang secara tidak langsung membuka lebih 10,000 peluang pekerjaan. Pusat itu dijangka siap 2018. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berkata SICC yang mencakupi sebuah pusat konvensyen mampu menawarkan alternatif kepada para pengunjung acara-acara bertaraf dunia dan menjadi titik tolak kepada pelancongan mewah di Sabah. Ia juga mampu memangkin Sabah menjadi destinasi mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE terkemuka di rantau ini. Pembangunan SICC merupakan antara usaha Yayasan Sabah dalam meningkatkan peluang pekerjaan dan perniagaan di negeri ini. Datuk Sapawi berucap sempena majlis penutupan Pesta Sukan antara Yayasan Negeri se-Malaysia Pesaya ke-12 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mewakili Ketua Menteri. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan menggerakkan pasukan penguatkuasaannya untuk memeriksa papan tanda dan kain rentang haram yang digantung pihak agensi tanah tidak berdaftar. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yo Bun Hai berkata papan tanda dan kain rentang haram itu boleh merosakkan kemudahan awam, menghalang papan tanda dan mencemarkan persekitaran. Sehubungan itu, pihak DBKK juga akan mendapatkan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam mengesan nombor telefon bimbit yang tertera pada papan tanda dan kain rentang haram dan menggantung akaun telekomunikasi pihak terbabit. Datuk Yo berucap demikian dalam majlis jamuan malam tahunan Institut Agensi Hartanah Malaysia MIEA Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Presiden MIEA Eric Koh, Pengerusi MIEA Cawangan Sabah Henry Tai dan Presiden Syarida Datuk Francis Goh. Dianggarkan 50,000 individu tidak berdaftar melakukan kerja agensi hartanah di negara ini. Ejen hartanah tidak berdaftar yang mempromosikan produk-produk pemaju hartanah boleh didakwa mengikut Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah 1981 yang membawa hukuman denda sehingga RM300,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pesta Sukan antara Yayasan Negeri Se-Malaysia Pesaya bukan sahaja dapat meningkatkan semangat kesukanan dan setia kawan dalam kalangan warga Yayasan Negeri Se-Malaysia, bahkan melahirkan kaki tangan yang sehat, cergas dan produktif. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata penganjuran kejohanan sukan seumpamanya juga mampu memupuk kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Beliau menyatakan perkara ini dalam ucapan perasmian Pesaya ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Musa, Sabah antara negeri yang memiliki prasarana sukan terbaik di negara ini yang bukan sahaja untuk masyarakat bersukan dan beriadah serta lokasi latihan atlet, malah venue penganjuran acara-acara nasional. Kejohanan ini menyaksikan Yayasan Pelajaran Johor muncul juara dengan mengutip 5 emas dan 8 perak, manakala Yayasan Sabah di tempat kedua dengan 5 emas, 3 perak dan 7 gangsa. Tempat ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Yayasan Pahang dan Yayasan Sarawak.
Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Stanley Misun dari RTM Sabah. Untuk perkembangan berita dari negeri Sarawak pula, kita terus saja langsung ke RTM Kuching bersama dengan Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Kementerian Perumahan dan Urbanisasi mahu lebih banyak projek pembinaan perumahan rakyat serta Malaysia prima di negeri ini. Menterinya Datuk Amar Abang Johari Tun Oping pada sidang media selepas Majlis Perasmian Pejabat Operasi Perbadanan Prima Malaysia di Kuching berkata, ini penting bagi mengimbangi harga-harga rumah di Sarawak yang selama ini dimonopoli oleh pemaju-pemaju swasta. We found out certain processes ada weaknesses. So that's why I come out with this sort of policy where the state has to intervene. And we are very fortunate we got further agency also helping us. Tambah beliau, pendekatan ini bagi mengawal harga rumah pada paras RM250,000 hingga RM280,000 seunit, sekaligus memberi peluang kepada lebih ramai rakyat untuk memiliki rumah sendiri pada harga yang lebih berpatutan. Setakat ini jelasnya Perbadanan Prima Malaysia akan membina 17,660 unit daripada 10 projek perumahan di seluruh negeri. Pemuzik sapek berasal dari Sungai Baram Matthew Ngau Jau dianugerahi sebagai Tokoh Seni Budaya Sarawak 2016 pada Majlis Anugerah Tokoh Seni Budaya Negeri Sarawak yang berlangsung di Kuching malam tadi. Anugerah berprestij itu disampaikan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Ketika ditemui RTM, Matthew berkata anugerah tersebut amat bermakna kepada beliau dan bagi kaum Ngorek atas sumbangan kepada industri seni Sarawak dan Malaysia melalui muzik sapek serta kebudayaan masyarakat orang Ulu. To the new generation, so don't give up, don't be shy about our culture, especially the orang Ulu. I would like the orang Ulu kids, the children to come up and play the sapek because this sapek is very unique, given by our ancestors. So we keep it alive all the time. Matthew yang turut dikenali sebagai sapek master berasal dari kaum Ngorek suku Kenyah. Mempelajari muzik sapek sejak kecil, beliau pernah berguru dengan legenda pemuzik sapek iaitu Tusau Padan. Selepas Tusau Padan meninggal dunia, Matthew antara pewaris pemuzik sapek terunggul ketika ini pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa malah pernah dibawa khas ke Paris untuk mempromosi dan mempersembahkan alat muzik tersebut. Sebelum ini, beliau antara 5 penggiat seni budaya di Malaysia yang diisytihar dan diangkat sebagai warisan kebangsaan orang hidup WAKOF 2015 oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Anugerah Tokoh Seni Budaya merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada penggiat seni oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan melalui Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Siri Jerayawara untuk model terbaru kenderaan pacuan 4 roda keluaran Mitsubishi Motors Malaysia Senin Berhad iaitu Mitsubishi Triton dengan enjin Mi-Vac Turbo Diesel sedang berlangsung di Kuching. Bermula hari ini, Jerayawara selama 2 hari di Padang Merdeka bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dan mendapatkan informasi secara terus mengenai keluaran terbaru syarikat itu, namun merasai sendiri pengalaman drift bersama atlet sukan permotoran profesional Malaysia, Leona Chin dan juara kejohanan Rally Malaysia kenderaan pacuan 2 roda 2012, Kenneth Cole. Mitsubishi Triton dengan enjin Mi-Vac Turbo Diesel yang dikeluarkan dalam 6 varian telah dilancarkan untuk dipasarkan di Malaysia pada September lepas. Di Sarawak, ke-6 varian kenderaan pacuan 4 roda tersebut dijual pada harga antara RM74,938 hingga RM126,525. Berucap pada perasmian Jerayawara tersebut, Ketua Pegawai Operasi Mitsubishi Motors, Tan Seo Chuan berkata, syarikat itu yakin dengan keluaran terbaru itu mampu memenuhi kejangkaan tinggi para pelanggannya. Berucap pada perasmian Jerayawara tersebut, Ketua Pegawai Operasi Mitsubishi Motors Tan Seo Chuan berkata, syarikat itu yakin dengan keluaran terbaru itu mampu memenuhi jangkaan tinggi para pelanggannya. Ini terbukti apabila 2 varian kenderaan itu yang digunakan untuk safari Borneo ke-26 di Sabah baru-baru ini tidak mengalami sebarang kerosakan mekanikal. Jerayawara tersebut akan diteruskan ke Sabah pada Januari depan. Sementara itu, Leona yang telah menceburi sukan pemotoran sejak 10 tahun lepas ketika ditemui pemberita turut mengakui potensi kenderaan keluaran terbaru syarikat itu. I find that this new model is more powerful in terms of torque because it has 430 Newton meters of torque, and
much more fuel efficient. So I really love this car because of the new body kit, the front bumper grille. Lebih 10,000 pengunjung hadir menyaksikan Majlis Perasmian Regata Sarawak 2016 di Tebingan Kuching pagi tadi. Perasmian acara Lumba Perahu yang telah pun membuka tirainya sejak minggu lepas disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping. Simbolik perasmian berlangsung dengan upacara penyerahan dayung kepada Pegawai Penguatkuasa Lembaga Sungai Sarawak Zekil Piri selaku Timbalan Sekretariat Teknikal Regata Sarawak 2016. Acara renang Brook yang menjadi acara pengenalan Regata Sarawak menjadi tirai pembuka bagi Majlis Perasmian Regata dengan menyaksikan 30 perenang bersaing kali ini berenang merentasi Sungai Sarawak. Pelbagai acara saringan berlangsung bagi pelbagai kategori sebelum kemuncak bagi pencarian Raja Sungai Sarawak melalui perlombaan bidah 30 pekayuh lelaki terbuka esok. Acara tahunan ini menyaksikan penyertaan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk daripada negara jiran dan luar negara seperti Belanda, China, Filipina, Hong Kong, Ireland, Taiwan dan United Kingdom melalui perlumbaan perahu naga antarabangsa. Selain dimeriahkan dengan acara Lumba Perahu, acara kali ini dimeriahkan dengan penganjuran Festival Tebingan Kuching dengan menawarkan pelbagai barangan kraft dan makanan untuk para pengunjung. Ambal dan sayur midin berpotensi menjadi produk niaga yang menguntungkan kepada penduduk Asia Jaya sekaligus menaikkan nama daerah itu kepada pengunjung luar. Berucap merasmikan Pesta Ambal di dataran Bandar Asajaya, Kota Semarahan, Menteri Muda Perumahan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ambal dan midin kini bukan lagi menjadi makanan masyarakat pesisir. Ini kerana produk ini antaranya sudah terjual dan mendapat permintaan yang tinggi di restoran makanan laut. Datuk Abdul Karim yang juga adun Asajaya berkata, walaupun pengeluaran ambal dan midin di Asajaya tidak mampu menampung permintaan tinggi, namun ia boleh menjadi kenyataan jika penduduk di daerah itu menggandakan usaha dan mengejarkan banyak tanah yang terbiar. Ini kerana Asajaya mempunyai tanah yang amat subur untuk bercucuk tanam, midin, jagung, cili dan sayuran lain, manakala pantainya yang panjang mengeluarkan banyak hasil merin. Dalam perkembangan lain, beliau meminta penganjur program agar mengadakan Pesta Ambal pada masa yang lebih bersesuaian, memandangkan Regata Sarawak sedang berlangsung di Tebingan Kuching ketika ini sehingga menjejaskan jumlah pengunjung ke Pesta Ambal. Ini disifatkan beliau amat merugikan kerana objektif penganjuran Pesta Ambal tidak tercapai, iaitu meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus merancangkan aktiviti perniagaan. Agensi swasta serta organisasi bukan kerajaan NGO di Sarawak diseru supaya melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan golongan belia di negeri ini agar kumpulan sasar ini lebih terbimbing dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti. Menurut Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus, selain kerajaan, pihak swasta dan NGO turut berperanan penting dalam membimbing dan mendukung golongan belia agar potensi mereka diperkembang dalam mana-mana bidang yang diceburi. Ini khususnya pembangunan belia dari aspek kreativiti dan inovasi. Rozi Yunus berucap mewakili Menteri Belia, Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Manyin Jawong pada perasmian program TEDx Youth at Kenyalang di Petrajaya, Kuching. Program ceramah TEDx Youth at Kenyalang yang julung kali diadakan di Sarawak itu anjuran bersama Koperasi Belia Inovatif Sarawak KOBIS dan Kementerian Belia, Sukan dan Solidariti KBSS bersempena dengan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2016 dan World TEDx Youth Weekend yang berlangsung serentak di seluruh dunia. Antara pengisian program, ceramah kepimpinan belia dan pameran usahawan muda tempatan. Turut hadir ialah pengerusi KOBIS, Zaiwin Kasim selaku kurator TEDx Youth at Kenyalang. Pencapaian sesebuah bandaraya bukan sahaja dinilai daripada penyediaan prasarana yang moden, malah melalui suasana hidup yang sehat dan harmoni dalam kalangan warganya. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Culai, ini kerana sekiranya penduduk di bandaraya tersebut hidup sehat dan harmoni, maka bandar itu akan dikenali sebagai bandar yang hidup dan berjiwa atau City with a Soul. Berucap demikian pada majlis perasmian program I Love Kuching City 2016 di Pusat Penjajah Semarak Kuching, beliau berkata penganjuran program itu berupaya merakyatkan perkhidmatan kerajaan kerana menyaksikan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk masyarakat berada di bawah satu bumbung. Beliau terus menyeru masyarakat supaya menanam nilai rasa kekitaan terhadap bandaraya ini ke arah memastikan bandaraya Kuching bandar impian.
Perasmian program yang dirasmikan oleh isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Dato' Ahmad Jamilah Anu diadakan bagi merapatkan silaturahim, mempertingkatkan rasa bertanggungjawab terhadap Bandaraya Kuching selain mempromosi bandaraya ini sebagai tempat tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Pelbagai program diadakan sempena berlangsungnya program selama 2 hari itu bermula semalam, antaranya Pasar Lambak, perlepasan Health Walk Bandarayaku serta penyerahan tong kira semula kepada 11 buah sekolah. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Muasili dari RTM Kuching. Komuniti Satu Malaysia K1M yang diperkenal Jabatan Penerangan memberi impak besar kepada masyarakat untuk mendapat maklumat lebih tepat mengenai pelbagai dasar kerajaan dan menangkis tomahan pihak tertentu. Selain menjalin perpaduan, K1M berperanan memberi penerangan bahaya ancaman militan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalani Johari memberitahu media baharu secara langsung mengubah pola kehidupan, budaya dan cara berfikir masyarakat. Sebenarnya Pak Usup, alhamdulillah lah kita tahu dengan cabaran yang dibuat oleh media-media sosial. Jadi Kim ni akan mengambil peranan pada masa sama untuk memberi penerangan yang tepat kepada masyarakat di luar sana. Kerana ia lebih bersifat kepada face to face, bersemuka antara masyarakat dengan juga pimpinan Kim. Jadi apabila kita adakan Kim ni, maknanya kita akan dapat maklumat yang jelas dan tepat dan bukan daripada sumber yang kita tidak tahu kesahihannya lah. Dato' Jalani yang juga ahli parlimen kawasan Hulu Terengganu merasmikan program sepakat K1M peringkat daerah Kuala Nerus di Kampung Batu Hampar, Manir. Pelbagai acara diadakan sempena program ini termasuk sukan rakyat dan pameran agensi kerajaan. Turut diadakan penyampaian set televisyen kepada 26 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, kawasan berkenaan serta bantuan kepada penduduk miskin. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM memperkenalkan pendekatan baharu bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan internet, TV dan radio khusus bagi penduduk luar bandar. Menerusi program Menghubung Menyatu, kira-kira 1 juta penduduk seluruh negara disasarkan mendapat manfaat hasil pengenalan program yang julung kali diadakan. Menurut Setiausaha Bahagian Teknologi Komunikasi KKMM Maz Malik Muhammad, ia merupakan inisiatif terbaru kerajaan di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Tambah beliau, program ini berpaksikan kepada prinsip berimpak tinggi, kos rendah, pelaksanaan pantas dan mampan. Setakat ini, 16 lokasi strategi kawasan pedalaman serta pinggir bandar di seluruh negara dikenal pasti bagi tujuan pelaksanaannya. Kalau kita ada handphone yang begitu smart pun, tapi kalau kita tak memaksimumkan penggunaan dia pun, kita rasa kerugian. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu yang kita bagi pada penduduk tempat ni, maka dia boleh leverage lah semua ilmu-ilmu itu untuk kepentingan dia lah, dan untuk menjana pendapatan dia sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran program Menghubung Menyatu di Kampung Cap Bacok. Mengenai kadar penembusan jalur lebar, Mas Malik berkata, KKMM menerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM menyasarkan lebih 80% kawasan berpenghuni di seluruh negara akan menerima liputan internet secara menyeluruh menjelang 2020. Pembentangan bajet Johor 2017 oleh Menteri Besarnya Dato' Muhammad Khalid Nordin memfokuskan kepada pembangunan ekonomi di negeri itu. Untuk berita selanjutnya, kita bersama dengan Muhammad Afiq Anwar di studio berita Johor. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bagi menggunakan impak penumbuhan Institut Inovasi Strategi Johor IISJ, 7 inisiatif strategik berkepentingan umum merangkumi peningkatan kesejahteraan hidup, keusahawanan, alam sekitar dan pelancongan akan dilaksanakan. Pelaksanaannya melalui peruntukan sebanyak RM420,000 dalam bajet 2017 yang diumumkan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin kemarin. Yang MB bentang semalam dalam, sebab tu saya lambat ke KL. Naib Chancellor UTM Profesor Insinyur Datuk Dr. Wahid Omar berkata, ketujuh inisiatif itu akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan dan dijangka selesai pada Jun 2017. Selepas inilah, selepas wujudnya ISJ,
setiap permasalahan kerajaan negeri, sebab ISJ ni duduknya di UPEN, di Unit Perancangan Ekonomi. Jadi sekiranya ada sesuatu projek ataupun kerajaan negeri mengenal pasti sesuatu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, jadi mereka boleh serahkan kepada ISJ untuk melihat sama ada membuat kajian dahulu ataupun mencari jalan. Jadi mereka ni boleh berfikir. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan untuk mempertingkatkan industri hiliran sumber mineral Johor mendapat kerjasama Jabatan Mineral dan Galian serta Jabatan Alam Sekitar. RM90,000 pula diperuntukkan untuk sistem pengawasan pengangkutan awam pintar dan RM50,000 lagi untuk memperkasakan latihan saudara baru kepada lebih 40,000 mualaf Johor. Bagi pengurusan dan penggunaan sisa sawit yang lebih baik, sebanyak RM50,000 diperuntukkan dan RM50,000 lagi untuk membangunkan proses pengayaan gas metana. Manakala untuk membangunkan platform atas talian untuk rangkaian pembangunan belia Johor, sebanyak RM50,000 diberi serta sebanyak RM80,000 lagi diperuntukkan untuk membangunkan dasar dan garis panduan sibina masjid di negeri ini. Sasaran untuk menjadi Johor sebagai kuasa ekonomi selatan membawa manfaat banyak kepada industri kecil dan sederhana IKS Johor. Kedudukan strategik negeri ini yang berjiran dengan Singapura juga mampu melonjak ekonomi IKS melalui peluang-peluang perniagaan yang dibawa masuk oleh pelabur luar. Penasihat Persatuan IKS Johor Selatan Teh Kisin berkata, kedatangan pelabur sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan di lebih 70,000 syarikat IKS kepada rakyat negeri ini. Menurutnya, sebanyak 60% rakyat negeri ini bekerja di bawah IKS. Sebab kalau syarikat besar, kalau mereka datang ke sini, memang mereka memerlukan syarikat-syarikat IKS untuk menyokong mereka dalam bisnes ataupun dari segi operasi mereka lah. Memang mereka perlukan IKS. Jadi saya rasa itu secara langsung dan tak langsung telah memberikan lebih banyak peluang perniagaan kepada syarikat-syarikat IKS lah. Saya rasa itu. Tabarnya, Johor mempunyai banyak IKS yang boleh menyokong pelabur atau syarikat-syarikat besar. Selain menambah peluang pekerjaan, IKS negeri ini turut menyumbang sebanyak 35% keluaran dalam negara kasar KDNK dan 19% jumlah ekspor keluar negara. Bajet 2017 juga merupakan bajet realistik, berpandangan jauh serta akan membawa negeri ini ke tahap yang lebih tinggi. Sukan Sunnah, sukan memanah berkuda buat julung kalinya diadakan di Johor. Ia dibawa sempena Festival Kesenian Islam Johor, FESI, yang bertujuan memperkenalkan dan membuka peluang masyarakat untuk merasai sendiri pengalaman sukan itu. Memanah berkuda mempunyai dua elemen, iaitu memanah dan berkuda yang membawa kebaikan yang tersembunyi. Ia bukan sahaja menjadikan tubuh badan lebih sihat, malah mengenal erti kesabaran, ketenangan dan fokus. Paling penting pada saya ialah kesihatan tubuh badan. Kita akan lebih cergas. Mungkin kita nak pergi ke gym, perlukan masa yang panjang. Jadi, itu kenapa tak kita berkuda. Di Johor pun banyak tempat-tempat rekreasi yang berkuda. Malah sukan yang telah wujud zaman Rasulullah ini bukan sahaja memfokuskan kepada masyarakat Melayu, tetapi semua masyarakat tidak mengira bangsa atau agama. Ini kerana setiap suatu masyarakat itu mempunyai kesenian memanah itu tersendiri. Mana konsep memanah dan berkuda ni adalah salah satu sunnah Rasulullah. So kita cuba terapkan dalam kehidupan seharian kita, dan kita cuba memberi peluang kepada semua orang untuk bercuba untuk memanah sambil berkuda. Sukan ini juga diterima baik oleh masyarakat yang datang untuk merasai keseronokan aktiviti ini. Salah satu daripada sunnah Nabi, dan kita pun, anak-anak pun rasa seronok benda ni daripada diorang asyik buat benda yang macam main game ke.
Bagi saya bagus sebab dia dapat membuka peluang pada orang ramai untuk mencuba, yang mana yang orang kata apa, tak ada peluang ke tapi teringin. Orang kata ada keinginan yang tinggi, keterujaan tu nak cuba tapi tak ada peluang. Aktiviti lain juga disediakan seperti bengkel berzanji, nasyid dan Johor Ngaji. Bagi hari terakhir, versi persembahan teater Ashpur Kafi akan diadakan di Dewan Komplek Yayasan Warisan Johor secara percuma malam ini. Versi yang memasuki tahun kedua ini diharap berjaya memupuk minat masyarakat muda, khususnya bagi melihat sendiri keindahan kesenian Islam itu. Aksi memanah berkuda itu tadi mengakhiri paparan berita dari Johor petang ini. Persediaan banjir Terengganu juga transformasi pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di negeri itu. Perincian penuh langsung saja ke RTM Terengganu bersama dengan Muhammad Rashidi, Muhammad Izzah. Silakan Rashidi. Terima kasih Edwin di Studio 3 Angkasa Puri. Kira-kira 4,000 penduduk di dua mukim iaitu Pasir Raja dan Kuala Jengai Dungun kini bersiap sedia menghadapi kemungkinan berlakunya banjir di kawasan mereka. Penghulu kedua-dua mukim itu, Ahmad Khairul Zam alias berkata, 7 pangkalan hadapan boleh beroperasi bila-bila masa bagi menyalurkan bantuan kepada 7 buah kampung di mukim tersebut. Menurut beliau, Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah menghantar bekalan makanan dan keperluan berkaitan lebih awal memandangkan kawasan ini mudah terputus hubungan jika air Sungai Dungun melimpah tebing. Bagaimanapun, pihaknya melakukan penambahbaikan hasil pengalaman banjir terburuk 2014 dengan menyediakan 2 mini depo di Kampung Tepuh dan Jongok Batu. Kemudahan lain termasuk tempat pendaratan helikopter dan pemasangan antena radio yang menelan belanja RM20,000 setiap satu di kesemua pengkalan hadapan. Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung J3K di kedua-dua mukim di Hulu Dungun itu sudah mempunyai pelan kecemasan termasuk pusat pemindahan dan bot bagi memindahkan penduduk. Pihak kerajaan seperti Jabatan JKN telah pun memberi bekalan yang begitu lebih sedikitlah daripada tahun-tahun yang sudah. Macam tempat-tempat yang rendah tu jelah. Kita minta dia orang berjaga-jagalah. Tentang tempat persiapan, tempat perpindahan tu pun dah ada dah. Dia orang dah, kita orang dah apa ni, dah standby dah tu lah. Kita pun ada pengalaman tu. Jadi macam buk apa sebab tu kita dah ada. Biasanya pejabat daerah dah sedia, dan kita pun ada buk sedia untuk aku warga mah ke. Tak ada orang ingat kena sedia awal. Mana kalau dia kena kabut nyusuh awal. Nyusuh. Bila pasal banjir pun kita pun terus pindah barang lah ke selamat. Trauma 8 hari terputus kemudahan asas dan hubungan telekomunikasi lumpuh banjir 2014 menjadikan penduduk mukim Kuala Jengai sentiasa peka dengan sebarang peringatan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Kerugian besar akibat banjir terburuk itu tidak dapat dielakkan kerana hujan lebat berterusan dan luar biasa itu menyebabkan penduduk tidak sempat menyelamatkan harta benda masing-masing. Sebenarnya kita orang kampung ni kalau sampai bulan 10, bulan 11 tu memang bersedia dah lah. Dah duduk dah bersedia. Tepi sungai betul. Mana orang tepi sungai memang ni kemah ada pakatah gini pun ada dah dia buat. Ni apa dia panggil? Alang-alang. Tu sebab pengalaman lepas pun kita persediaan tu kita terlewat sikit sebab tak jangka kan. Dari pengalaman tu kita ambil dalam tahun ni kita awal kita dah sedia dah lah. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Dungun mempunyai 50 anggota yang boleh digerakkan bila-bila masa bagi memberikan khidmat bantuan yang diperlukan orang ramai. Masyarakat sekitar, kalau berlaku banjir, tolong bagi kerjasama kepada kami untuk memudahkan kami melaksanakan tugas dengan berkesan. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan 467 pusat pemindahan yang mampu menempatkan seramai 133,729 penduduk terjejas banjir di Terengganu. Ke arah transformasi bahasa Inggeris sebagai bahasa yang mudah dipelajari di kalangan murid dan pelajar sekolah di Terengganu. Timbalan Esko Pendidikan Sains, Teknologi dan Transformasi Kerajaan, Bazlan Abdul Rahman berharap Kementerian Pendidikan berusaha menambah bilangan guru subjek berkenaan pada masa hadapan.
Kekurangan guru bahasa Inggeris di negeri ini masih lagi terkawal, namun perlu diberi perhatian untuk melahirkan murid dan pelajar yang cemerlang menjelang negara maju tidak lama lagi. Beliau mengulas pencapaian UPSR 2016 negeri Terengganu yang menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dalam subjek bahasa Inggeris. Di peringkat negeri Terengganu, kekurangan guru bahasa Inggeris seramai 224 orang, iaitu untuk sekolah rendah, iaitu sebanyak 15% kekurangan. Jadi guru-guru biasa terpaksa mengajar bahasa Inggeris ini untuk menampung kekurangan bahasa Inggeris ini. Dan di sekolah menengah pula kita kekurangan 17%, iaitu lebih kurang 101 orang. Jadi kita berharaplah pihak kementerian dapat memenuhi kekurangan-kekurangan ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa melakukan lawatan ke rumah murid cemerlang UPSR dalam Dewan Undangan Negeri Dun Batu Rakit. Pada kunjungan itu, beliau menyampaikan sumbangan wang tunai sebagai pembakar semangat dan persediaan ke sekolah menengah tahun hadapan buat 5 pelajar cemerlang yang memperolehi 6A. Menjelang sambutan pameran antarabangsa pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia Maha 2016 di Serdang, Selangor bermula 1 hingga 11 Disember depan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Terengganu mengadakan perjanjian jual beli dengan 4 petani dan pengusaha tanaman jagung untuk dibawa ke program tersebut. Fama negeri ini diminta menyediakan 120,000 tongkol jagung daripada 3 juta tongkol untuk dijual di Maha 2016. Menurut Pengerusi Penjawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Perusahaan Peladangan dan Komuniti Terengganu, Datuk Muhammad Fahimi Yusof, perjanjian jual beli ladang kontrak itu memberi manfaat kepada petani. Ia menjamin pasaran dan meningkatkan pendapatan golongan berkenaan. Selain jagung, Fama Negeri juga diminta membekalkan buah durian Belanda yang mendapat pasaran tinggi pada masa kini. Petani yang ada durian Belanda ni boleh berhubung dengan Fama untuk kita hantar ke program Maha nanti. Yang mana buah durian Belanda ini adalah merupakan salah satu buah-buahan fokus sambutan Maha untuk 2016. Bercakap kepada pemberita di Marang, beliau berkata pada tahun ini lebih 400 petani di Terengganu mengusahakan tanaman jagung di kawasan seluas 220 hektar. Setakat ini, hampir 1.6 juta kilogram berjaya dihasilkan dengan jumlah jualan 2.87 juta ringgit. Sumbangan itu tadi mengakhiri berita dari Terengganu kali ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi dari RTM Terengganu. Untuk mengetahui laporan cuaca pula, kita ke Met Malaysia bersama dengan pegawainya, Marcella James. Marcella. Selamat petang dan salam sati sejiwa. Untuk keadaan angin pada petang ini, angin di kawasan rantau negara masih bertiup dengan perlahan dari arah barat di Sabah dan juga Sarawak, manakala di semenanjung Malaysia angin bertiup dari pelbagai arah disebabkan kewujudan sistem bertekanan rendah di sekitar tengah semenanjung Malaysia, dan kewujudan sistem bertekanan rendah ini menggalakkan lagi pembentukan awan ribut petir di sekitar kawasan tersebut. Dan seterusnya untuk perkembangan cuaca terkini, kita perhatikan imej satelit yang menunjukkan kelompok awan ribut petir tertumpu di kawasan utara dan juga pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga Sarawak dan barat serta timur negeri Sabah, yang menyebabkan keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan tersebut pada petang ini. Dan kita perhatikan keadaan cuaca dengan lebih teliti melalui imej radar yang menunjukkan ribut petir dan hujan di beberapa tempat berlaku di hampir ke semua daerah di kawasan utara dan juga pantai barat semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, Pedalaman Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang. Manakala hujan di satu dua tempat sedang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga malam ini. Sementara itu, kawasan Lembah Kelang, Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang dijangka mengalami keadaan cuaca yang sama menjelang lewat petang nanti. Dan seterusnya untuk keadaan cuaca di negeri Sabah, ribut petir dan hujan di beberapa tempat berlaku di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga Pedalaman.
Keadaan cuaca yang sama juga berlaku di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Limbang Miri, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Serian dan juga Kuching. Mana keadaan ini juga dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Visual sekitar Majlis Perasmian Regata Sarawak 2016 di tebingan Kuching pagi tadi mengakhiri Nasional 5 hari ini. Dengan itu saya, Reddy Robin. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.